jatuh kuasa Karnival Merdeka dan juga jatuh kuasa Surah Al-Muhtadin, kerana telah menjemput saya untuk memberikan sedikit perkongsian tentang sejarah kemerdekaan yang kita raikan pada hari ini. Ini adalah sekali yang keempat Surah Al-Masjid ini dalam sehari dua ni menjemput saya untuk memberikan perkongsian ini, dan saya sangat-sangat mengalu-alukanlah pihak masjid, pihak surau untuk menjemput saya berkongsi tentang pengetahuan tentang sejarah kemerdekaan kita. Kerana kemerdekaan kita ini sebenarnya, walaupun kita sambut dia saban tahun 31 Ogos, setiap tahun kita ingat 31 Ogos tu, kita tak tahu apa-apa sangat pun sebenarnya tentang kemerdekaan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang menjemput saya dan sudi untuk mendengar sedikit perkongsian tentang sejarah kemerdekaan ini yang jarang-jarang pihak masjid ini jemput. Baik, sebenarnya kita ni semasa menyambut hari kemerdekaan ni banyak perkara yang kita tidak tahu dan kita lupa tentang kemerdekaan, dan banyak isu yang telah timbul pada ini tentang kemerdekaan. Antaranya ialah kadang-kadang kita perasan atau tak perasan, sambutan hari kemerdekaan ni dia disebut atau dikenali sebagai hari merdeka ke hari kebangsaan? Yang mana satu? Hari kemerdekaan ke hari kebangsaan? Ini satu isu yang telah menyebabkan orang berdebat. Merdeka ke kebangsaan? Yang kedua ialah kita ni dalam konteks sejarah ni pernah dijajah atau tak dijajah? Ada perdebatan di sini. Ada yang kata kita ni tak pernah dijajah. Macam mana kita sambut merdeka, kita tak dijajah? Ada yang kata kita dijajah. Buktinya sebab itu dahulu kita diberi kemerdekaan. Ada juga isu pada hari ini macam-macam, isu slogan atau moto sambutan hari kemerdekaan. Orang duk debat tentang moto dan juga slogan pada hari ini jadi isu. Kemudian dari segi tarikh 31 Ogos 1957, kita sambut merdeka ni kita ingat tarikh 31 Ogos tu je. Kita lupa bahawa individu yang memilih tarikh 31 Ogos ini ada di sini ni sebenarnya, kepala batas ni, dekat dah. Orangnya bernama Syekh Abdullah Fahim, seorang ulama pakar dalam bidang ilmu falak. Dia pilih 31 Ogos. Tapi kita jangan lupa, masa tarikh itu dipilih, Abdullah Fahim ni dia sarankan dua tarikh ni sebenarnya. 31 Ogos tu satu. Bersamaan dengan 31 Ogos itu ialah 5 Safar 1377 Hijriah. Yang ni kita tak ingat. 5 Safar ni bila? 22 Ogos. Berapa hari lepas. Tak ada orang tahu pun, tak ada orang peduli pun 5 Safar ni. Sedangkan masyarakat kita dulu masa merdeka, sambutannya dalam bulan Hijrah. Dia tak guna Masihi ni. Kalender Masihi ni tak guna lagi masa tu, tak kuat. Dan ia warisan daripada penjajah British. Dan sesuai dengan keilmuan Syekh Abdullah Fahim ni, dia bidang ilmu falak. Dia pilih tarikh tu mengikut kalender Masihi ke kalender Hijrah. Yang ni perkara yang kita perlu beri perhatian, kita kena tengok balik. Dan tahun Hijrah itu, kalender Hijrah itu sangat bermakna pada kita. Kita pada masa itu masih lagi menulis dalam tulisan Jawi pun. Jadi sepatutnya pada 31 Ogos ni, kalau kita tak raih kalimah Safar tu, kita kena ingatlah sekurang-kurangnya kita ni orang Islam, orang Melayu, ada budaya dia, ada amalan dia dan sebagainya, pergi masjid apa semua. Tiba bila sambut merdeka ni tak ingat tarikh dalam Islam, tarikh kalender Hijriah. Dan itu sangat penting bagi kita sebenarnya. Baik, dalam konteks sambut merdeka ni, kita sambut hari kebangsaan ke hari merdeka. Tahun 1957 itu jelas
ia adalah satu sambutan kemerdekaan. Kalau nak sebut hari kebangsaan dia tak cukup tepat makna dia. Kerana pada masa 1957 itu sambutan tahun tersebut 31 Ogos memang sambut merdeka. Dia tak ada kaitan dengan hari kebangsaan. Kerana apa? Kerana dia melibatkan orang Melayu ni saja, masyarakat pribumi. Tahun 57 tersebut. Perjuangan menuntut kemerdekaan daripada British ni bukan perjuangan orang lain, perjuangan kita. Perjuangan datuk nenek moyang kita. Dan dia tidak melibatkan kelompok-kelompok yang lain yang umumnya tak ada masalah dengan British. Jadi bila kita ubah kepada hari kebangsaan, dia bermaksud orang lain pun akan berkongsi sejarah ini. Dia jadi tidak begitu tepat. Hari kebangsaan ini sepatutnya dia disambut pada bulan September akan datang, pada 16 hari bulan September. Itu sepatutnya hari kebangsaan. Kerana maksud kebangsaan ini adalah hari yang meraihkan seluruh kaum dalam satu bangsa, hari bangsa. Seluruh kaum, seluruh bangsa. Itu maksud dia. Tapi tahun 57 ini sebenarnya masyarakat itu tak terbentuk macam apa yang terbentuk pada hari ini. Masyarakat Malaysia, bangsa Malaysia itu tak wujud lagi. Tahun 63 baru terbentuk bangsa Malaysia. Tahun 57 tak ada lagi bangsa Malaysia. Yang ada adalah masyarakat pribumi, orang Melayu. Jadi sambutan 57 ini sepatutnya lebih tepat dikenali sebagai sambutan hari kemerdekaan. Ia adalah sejarah yang ada kaitan dengan perjuangan datuk nenek moyang kita, daripada zaman awal dahulu. Golongan ulama berjuang lawan Siam, golongan raja-raja menentang Portugis, kemudian menentang campur tangan British, daripada Dor Said sampailah kepada Abraham Limbung, kemudian peringkat yang seterusnya Datuk On, Tunku dan sebagainya. Ini adalah perjuangan untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajahan. Dia bukan perjuangan untuk membentuk bangsa. Perjuangan untuk membentuk bangsa ini tahun 63 baru terbentuk Malaysia. Kita kena tahu perkara ini kerana ia adalah satu perkara yang berkaitan dengan diri kita. Kita patut rasa bangga, kita patut rasa teruja kerana ini adalah sambutan yang ada kaitannya dengan kita. Baik, perjuangan tahun 1957 ini sebenarnya perjuangan siapa, oleh siapa? Ini pun satu isu juga, kerana ada orang kata kita merdeka ni sebenarnya kita bukan merdeka lawan British saja. Ada orang kata sebenarnya dulu merdeka lawan Jepun bukan merdeka. Jadi orang-orang yang ada di sini yang lawan Jepun, tak lawan British pun dimasukkan dalam buku teks sebagai pejuang kemerdekaan. Dia lawan British, dia lawan Jepun, dia tak lawan British. Ada pula satu kelompok yang menentang British tetapi perjuangan dia sangat berbeza. Pada hari ini orang cuba angkat kelompok ini sebagai pejuang merdeka juga. Kelompok mana? Komunis, PKM. Ada pula pihak yang menuntut supaya perjuangan komunis ini, Chin Peng dan pengikut-pengikut dia, diiktiraf sebagai satu bentuk perjuangan kemerdekaan. Perjuangan PKM ini perjuangan kemerdekaan atau tidak? Tak betul. Ini tak betul. Ini ditentukan oleh sentimen politik yang wujud pada hari ini. Dia ada isu dengan masyarakat ini, pelbagai kaum. Ada satu kelompok yang rasa dia tak ada dalam sejarah perjuangan, dia mesti wujudkan naratif bahawa dia juga ada terlibat dalam perjuangan ini. Jadi dia kaitkan dengan komunis. Komunis ini, PKM ini, dia sebenarnya bercita-cita untuk tumbuh negara komunis. Bukan nak merdeka. Dia boleh bekerjasama dengan sesiapa pun, dengan British, dengan masyarakat di sini, dengan pelbagai kaum. Tetapi cita-cita dia bukan untuk merdeka, untuk tubuh komunis. Komunis apa? Komunis yang ada kaitan dengan negara asal dia. Cabang, dia nak wujudkan cabang negara komunis di sini. Dan komunis PKM ni sebenarnya diimport. Dia bukan orang sini. Dia dihantar dari negara tanah besar, bawa ke sini, membentuk apa yang dikenali sebagai Nanyang Communist Party. Nama asal dia Nanyang, dari negara China. Perjuangan dia adalah untuk mewujudkan komunis di sini, di bawah negara China. Itu perjuangan PKM. Tak ada kaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Tapi akhir-akhir ini ada pihak yang menuntut supaya mereka ini juga diangkat kerana mereka lawan British. Soalnya ialah kemerdekaan ni dia bukan mencukupi lagi. Kalau lawan Jepun, kalau lawan British, dia tak automatik lagi menjadi perjuangan kemerdekaan.
Dia mesti ada kaitannya dengan kemerdekaan itu atas hak apa? Kalau orang dari luar, dia bukan rakyat di sini, dia berjuang lawan British, dia berjuang kemerdekaan ke tidak? Dia bukan berjuang kemerdekaan, dia tak ada kaitan pun dengan negara ini. Inilah PKM ni, ahli-ahli dia bukan rakyat di sini. Cimping dia bukan rakyat di sini, dia tak ada kaitan pun. Tapi cuba dia dimasukkan sebagai pejuang merdeka. Yang lawan Jepun, ada orang seperti ada seorang wanita lawan Jepun hebat sampai terbunuh disisir oleh Jepun, seorang doktor. Dia orang India, tinggal di Indonesia, dia datang ke sini kerja dengan British, dia sangat setia pada British. Bila Jepun datang ke sini, dia bekerjasama dengan pihak British untuk lawan Jepun, dan Jepun tangkap dan siksa dia sampai mati. Dia berjuang merdeka ke tidak? Dia bukan rakyat di sini. Jadi walaupun dia lawan Jepun, dia lawan siapa pun, perjuangan itu sebenarnya bukan perjuangan di sini. Perjuangan kemerdekaan ini mesti melibatkan masyarakat di sini. Dia tak boleh melibatkan orang luar. Orang luar ni kadang-kadang dia berjuang untuk negara asal dia. Yang tu kita kena faham. Jadi dalam konteks tahun 1957 ini dan sebelumnya, perjuangan itu adalah perjuangan orang Melayu. Kita jangan rasa kita ni bila nak sebut ini perjuangan orang Melayu, kita rasa macam bersalah. Orang lain ni macam mana? Orang lain ada sejarah perjuangan-perjuangan dia yang lain. Tetapi tak, oleh kerana mereka belum dapat kerakyatan pada masa itu, maka perjuangan dia untuk negara dia lah. Walaupun dia ada di sini. Mereka ini sejak kita katalah tahun 63, sejak terbentuknya Malaysia, barulah rakyat di sini, kalau dalam bentuk perjuangan yang ada itu bersifat perjuangan bangsa Malaysia. Tapi 57 tak ada lagi konsep bangsa Malaysia, tak ada lagi Malaysia pada masa itu. Yang ada apa? Yang ada Melayu. 57 ini tanah Melayu pada masa itu, tak ada Malaysia. Jadi perjuangannya ada kaitan dengan orang Melayu. Baik, satu lagi soalan. Kita ni duk sambut 31 Ogos ini, tahun 57 ini, kita ni merdeka ke tidak? Ini satu persoalan yang sangat penting, kita kena faham. Tahun 57 masa kita sambut merdeka dahulu, sampai sekali 31 Ogos 2023, kita duk sambut sampai tahun, kita ni merdeka atau tidak? Soalan dia. Merdeka ke tidak kita? Yang kita tahu, kita sambut tiap tahun dia, seronok, kita buat pesta, jual-jualan dan sebagainya, ada hadiah dan sebagainya, kita raikan. Tak apa, bagus, itu bagus. Ada perarakan malam-malam yang naik motor sampai jam Pulau Pinang malam tadi. Kerana ada roadblock penuh. Merdeka sangatlah mereka ni sambut dengan begitu seronok. Kerana kita tidak begitu faham sangat sejarah kemerdekaan ni, dia tidak seronok. Dia tidak mengujakan, dia tidak menggembirakan, dia sebenarnya kita patut hayati dengan perasaan sangat sedih. Kalau kita tahu kita merdeka ni macam mana, kita patut sedih. Semalam pagi tadi subuh, saya pergi bagi kuliah di Masjid Timah ke? Di seberang Pride, ada seorang ahli Qari'ah tu sampai menangis-nangis bila saya ceritakan tentang makna perjuangan kemerdekaan ini dan apa yang kita capai. Tahun 1957 kita diberikan kemerdekaan oleh British. Betul, British beri. Tapi sebenarnya masa British beri itu ada berapa sebab British beri. Sebelum saya sebut yang ini, saya nak jelaskan. Yang menuntut kemerdekaan ini ada ke tidak di tanah Melayu? Ada ramai pihak yang menuntut kemerdekaan. Kerana ada yang sebut, ustaz-ustaz sebut, dia kata dulu kita berjuang tanpa pertumpahan darah. Secara rundingan saja, baik-baik saja. British beri pun baik-baik, elok-elok, tak ada orang yang terbunuh, cedera ke. British tak buat melakukan tindakan keras. Itu sebenarnya tidak tepat. Perjuangan kemerdekaan ni jangan lihat dari zaman British saja, kena lihat zaman Melaka tu lagi. Zaman Melaka itu, bila Portugis serang Melaka, kota Melaka, dia dapat tawan kota Melaka, dapat dia pegang kota itu. Apa yang Portugis buat? Dia bunuh semua orang yang Islam yang ada di situ, dia bunuh semua. Kanak-kanak, perempuan, orang tua, dia bunuh semua. Tak ada sisa pun, dia bunuh. Portugis. Pembunuhan beramai-ramai yang tak diceritakan dalam sejarah. Okey, baik, British pula masuk. Awal British masuk, mula-mula sekali di Perak melalui Perjanjian Pangkur. Pernah dengar tak cerita ni? Sejarah kita belajar Perjanjian Pangkur kan? Dalam sejarah diceritakan, British masuk di sini untuk selamatkan kita sebab orang Melayu bergaduh. Raja-raja bergaduh berebut kuasa. Berlaku perang saudara. Negeri ni kacau bilau, tak ada keselamatan, rakyat ditindas. Itu yang British sebut. British sebut macam tu. Ada tak benda-benda macam ni?
Ada dalam buku teks kita di situ. Tapi ini tak betul. Tak betul, tuan-puan, tak betul. Saya dah kaji benda ni. Tak ada pun perang saudara. Di mana saya tanya? Kalau ada perang saudara, mesti ada mati. Ada yang mati kan? Siapa yang mati? Raja mana yang berebut kuasa ni? Raja mana berebut kuasa? Raja Abdullah dengan Raja Ismail tak berebut. Tak ada pun. Raja Abdullah ni siap hantar surat lagi. Tahniah Raja Ismail dilantik sebagai sultan. Kenapa buku kita sebut bergaduh? Tak ada kekacauan. Perak ni stabil. Tak ada masalah. Tak ada isu. Yang bergaduh, perang saudara yang tak stabil ialah mereka yang ada di Larut. Larut ni siapa? Bukan kita. Kongsi-kongsi gelap yang berperang sama sendiri. Itu perang saudara. Bunuh sama sendiri. Beribu mati. Ini perang saudara. British sebenarnya masa buat perjanjian Pangkor bukan nak selesaikan masalah orang Melayu. Dia nak selesaikan masalah kongsi gelap ni. Tapi bila dia datang ke sini, dia beri alasan, dia kata orang Melayu punya punca. Yang menyebabkan dia datang untuk selamatkan kita. Jadi masuk dalam buku kita, British datang untuk selamatkan kita melalui perjanjian Pangkor. Sebenarnya apa yang British buat itu, British datang ke sini, dia bertujuan untuk merampas kekayaan di sini. Dia lantik raja baru. Ada dah sultan di Perak, dia lantik seorang lagi sultan supaya dia boleh gunakan. Ini kerja British. Masyarakat di Perak jadi berpecah. Yang aman, yang stabil jadi berpecah. Dia buat macam-macam supaya masyarakat di Perak ini bayar cukai pada British. Dia sekat pembesar daripada pungut cukai. Dia apabila pembesar pungut cukai, dia bakar rumah pembesar dengan alasan pungutan cukai oleh pembesar ini jahat, menindas. British pungut cukai tak ada masalah walaupun lebih tinggi. Ini pelik sejarah kita ni. British yang jahat ni dia tak berapa jelas sangat. Dalam buku kita diceritakan British ni nak sekat pembesar pungut cukai kerana pembesar ni menindas rakyat kerana pungut cukai. Sedangkan jawatan pembesar ni kalau dia tak pungut cukai, dia tak boleh jadi pembesar. Hilang jawatan dia. Tapi British ini datang, dia nak pungut cukai, dia paksa pembesar jangan pungut cukai. Bila pembesar pungut cukai, dia pergi bakar rumah pembesar dan dia ugut. Kalau ada siapa-siapa berani lagi, dia akan bakar. Yang ni yang menyebabkan pembesar Perak pada masa itu bunuh J.W.W. Bush. Pernah dengar sejarah ni Orang Melayu pada masa itu tak perang, tak lawan British pun. Mereka marah pada Bush ni. Dan mereka bunuh Bush. Yang bunuh ini Datuk Maharaja Leda ada masalah peribadi lah. Kerana Bush ini menekan dia bunuh. Tak ada orang Melayu tak lawan British lagi pada masa itu. Belum lagi. Tapi apa yang British buat? British isytiharkan perang besar-besaran, dan disitulah ada kajian yang tunjukkan pada masa itu berlaku pembunuhan besar-besaran di Perak. Kononnya orang Melayu lawan British. Sejarah sebenarnya British isytihar perang untuk rampas Perak. Guna alasan J.W.W. Bush dibunuh. Bahawa orang Melayu lawan. Tak ada orang lawan pada masa itu. Tapi British guna kesempatan dan dia panggil sepoi-sepoi dari Hong Kong, dari India dan sebagainya datang ke sini. Dia beri satu senjata baru, dia test senjata baru, pelancar roket. Sepoi ini diberi pelancar roket untuk test. Senjata ni baru diperkenalkan. Tembak siapa? Tembak rumah-rumah orang kampung. Orang wanita, kanak-kanak yang lari ditembak dari belakang. Ada yang digantung di pokok pada masa itu, digantung terus. Ini adalah pembunuhan besar-besaran. Kita belajar tak dalam buku teks dahulu? Masa kita belajar sejarah Perak, kita tak belajar yang benda-benda yang jahat British ni. Kita belajar pemerintah kita, raja-raja yang jahat, pembesar yang jahat. British ni baik. Dia datang untuk amankan kita. Dia tak sama sejarah dia. Benda-benda yang buruk ini tak digambarkan dengan betul. Jadi kalau kita lihat buku, saya dah ulang kali benda yang sama ni. Buku teks ni kalau kita tengok, dalam konteks buku teks itu, kita cuba perhatikan British ini apa kedudukan dia dalam buku teks. Awal saja dia jahat, jadi penjajah. Kemudian peringkat yang seterusnya dia jadi kerajaan. British ini digambarkan dalam buku teks, dia kerajaan. Dialah yang melakukan perubahan, dia yang mentadbir, dia perkenalkan sekolah, perkenalkan hospital, perkenalkan infrastruktur, dia satukan kita, dia tubuhkan federation, dia berikan kemerdekaan, macam-macam. Dalam buku teks kita ni cerita tentang British. Yang menyebabkan anak-anak kita bila baca buku teks, apa mereka faham? Anak-anak kita ni baca buku teks, masa mereka baca buku teks tingkatan 1 sampai 5, mereka akan rasa apa kesannya?
British ni baik. Orang muda fikir British ni baik. Dia datang untuk hapuskan kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Kalau anda buka media sosial, ada berlaku perdebatan hebat. Orang-orang muda ni pertahankan British habis-habisan. Anak-anak kita ni pertahankan British. British ni baik. Dia datang hapuskan perhambaan, hapuskan pembesar yang menindas, dia hapuskan cukai. Tak ada dalam buku teks kita cerita-cerita British bunuh orang apa semua, tak ada. Jadi British ni jadi baik. Dia jadi kerajaan. Dia buat macam-macam dalam konteks pentadbiran dan sebagainya. Kalau baca buku teks Tingkatan 3, tajuk-tajuk dalam buku teks tersebut, negeri-negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu, Millennium Federation, darurat, itu adalah aktiviti British dalam buku teks. Cerita tentang British saja, buat itu, buat ini dan sebagainya, tak mentadbir negara ini. Yang menyebabkan akhirnya bila baca, di mana kejahatan British? Ada seorang, nak sebut orangnya, sehari timbul isu pula. Orang tu orang besar sekarang ni di Pulau Pinang ni, ustaz. Saya pergi ceramah dia, dengar ceramah dia. Masa tu dia saya sering mendengar ceramah agama. Dengar ustaz ni bercakap tentang agama. Dia kata dalam banyak-banyak penjajah ni, British lah yang paling baik sekali. Jepun bunuh orang, Portugis bunuh orang, British tak bunuh orang. Dia kata macam tu, baik sekali. Dia fikiran dia macam tu kerana apa? Kerana baca buku kita ni tak cerita benda yang buruk tentang British. Baik, jadi kita lihat sejarah kemerdekaan kita. Yang saya nak kaitkan tadi, sejarah kemerdekaan kita diberi oleh British. Kita jangan ingat macam itu saja sejarah kemerdekaan kita. Dia kena lihat jangka panjang proses macam mana kemerdekaan itu capai. Dia bermula sejak zaman Melaka lagi. Dah ada peristiwa berdarah, ramai yang terbunuh. Kemudian di Perak, ramai yang dah terbunuh. Sampailah satu peringkat yang di akhir sekali perjuangan kemerdekaan ini, selain Datuk Janggo, Abraham Malimbo Said, Datuk Fahman Mak Kilau, ini pun dihapuskan oleh British. Kemuncak penghapusan pejuang kemerdekaan oleh British ini tahun 48. Tahun 48 ni sejarah apa? Kakak-kakak ada sini tahun 48 sejarah apa kita belajar di sekolah? Tak ingat, tarikh lahir saya ingat. Tahun 48 ni darurat. Darurat kita belajar di sekolah. Apa yang berlaku? British lawan komunis. Dia tak sebut pada tahun 48 itu masa British isytihar darurat. Sasaran British bukan komunis, tuan-tuan. Bukan komunis, bukan British target komunis. Isytihar darurat. Darurat ni untuk kelompok yang lain. Untuk kelompok mana? Kelompok agama. Masa darurat diisytiharkan, British telah menangkap kelompok-kelompok yang sebut merdeka, nak merdeka, dia tangkap habis. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Burhanuddin Al-Hami, Ahmad Bustama, dia tangkap habis. Mereka ni bukan komunis, mereka anti komunis, ditangkap dan tak dibicarakan, dipenjarakan tanpa bicara. Kenapa British tangkap? Kerana kelompok ni nak menuntut merdeka. Itu yang British takut. Komunis tak ada masalah, 12,000 orang. Mereka ni ada ratus ribu orang. British takut yang ni. Jadi nak tangkap tak boleh, guna alasan komunis. Sabitkan mereka dengan komunis, tangkap mereka. Yang tu timbul cerita British lawan komunis tu. Dan akhirnya sejarahnya jadi British lawan komunis, selamatkan kita jadi hero. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang ditangkap ini tak diceritakan dalam sejarah darurat. Dalam buku kita tak diceritakan. Padahal dalam konteks dinasti, buku-buku yang dilahirkan dah sebut benda ni. Darurat ni bukan untuk komunis. Komunis ini jadi alasan saja. Lepas tu barulah ada masalah kerana sebahagian besar yang ditangkap ni golongan agama, golongan kiri, orang Melayu, sebahagiannya bila British buru mereka, dia lari. Sebahagian lari Indonesia, sebahagian masuk UMNO, ramai-ramai, puluh-puluh ribu orang masuk UMNO. Abdul Ghaffar Babar, Aisyah Ghani, ini kiri, juang kemerdekaan, tapi nak lari daripada tangkapan British, masuk UMNO, selamatkan diri. Satu kelompok lagi dia masuk komunis. Yang inilah Samsiah Fakih, Abdullah Sidi, dia masuk komunis. Yang ini tegar ni, kalau British tangkap, mereka percaya British akan hukum mereka mungkin hukuman mati. Jadi masuk komunis. Kerana mereka jadi sasaran. Sebelum tu mereka tak terlibat dengan komunis. Ada juga setengah Melayu terlibat sebagai komunis. Rashid Maidin, awal lagi dia dah jadi komunis. Tapi ada setengah kelompok, dia baru jadi komunis setelah British isytihar darurat. Dia takut kena tangkap British, kena hukum mati. British ni ditangkap orang,
Dia dakwa ada miliki pistol, dia gantung. Ramai yang kena gantung. Jadi orang takut, maka mereka ada yang lari ke Indonesia, ada yang masuk UMNO selamatkan diri. Berjuang kemerdekaan adalah UMNO, sampai UMNO ubah slogan perjuangan dia daripada hidup Melayu kepada merdeka. Ini kerja kelompok kiri dalam UMNO, yang tutup merdeka masuk. Sebahagian lagi masuk komunis. Yang itu menjadikan perjuangan komunis pada masa itu ada elemen orang Melayu. Dahulu tak ada. Komunis ni dia nak tarik orang Melayu masuk, dia payah sangat. Pasal apa orang Melayu tak minat komunis? Perjuangan dia tentang negara China, tentang satu kaum, tentang kiblat dia, tentang apa-apa yang berkaitan dengan perjuangan China, termasuklah lawan Jepun dan sebagainya. Orang Melayu tak boleh masuk. Orang China pun tak sokong. Sebab tu ahli dia ada 12,000 orang saja. Sikit saja. Di Kelantan ada 30 orang komunis. Yang British book besar, pengaruhnya bahaya, lawan British hebat apa semua dalam buku teks dibesar-besarkan, ini komunis. Tak kuat. Tak kuat komunis. 12,000 orang ahli yang aktif, yang berdaftar. Yang sebelah lagi ni golongan kiri, golongan agama ni sangat ramai. Beratus ribu orang. Yang ni sasaran British. Tak diceritakan dalam buku-buku kita bahawa masa British isytihar darurat, British tak haramkan PKM. British tak haramkan PKM. PKM ni adalah pertubuhan yang sah lagi masa darurat diisytiharkan. Tak diharamkan. Yang ditangkap apa semua adalah kelompok-kelompok bukan komunis. Orang PKM nak pergi mesyuarat apa semua tak ada masalah masa tu. Sebulan kemudian, selepas kelompok-kelompok yang berjuang mereka ditangkap, barulah BT buat keputusan mesyuarat dulu, masuk mesyuarat. Kita ni nak haramkan komunis ke tak haramkan? Bincang dulu, darurat dah isytihar, tapi nak haram ke tak haram, tak boleh. Tak boleh buat keputusan. Sebulan kemudian barulah buat keputusan haramkan komunis. Maksudnya darurat di sini sasarannya siapa? Jadi kelompok yang jadi sasaran ini dalam konteks sejarah kemerdekaan kita, anda kena ambil berat, kerana kita ni masjid di sebelah. Program-program masjid. Kita nak sambut merdeka, kita sambut siapa yang berjuang merdeka? Siapa di kalangan dalam kepala kita ni yang berjuang merdeka ni siapa? Nampak tak siapa? Tak nampak ni. Yang berjuang merdeka yang moden sikit, Makilah betul. Awal ni, yang lawan British tahun 40-an lepas zaman Jepun. Siapa? Tak berapa jelas dalam kepala. Sebenarnya golongan-golongan ulama ni, golongan ulama peranan dia sangat besar. Mereka ini, saya bagi contoh tadi, siapa? Syekh Abdullah Fahim, dekat dengan anda semua ni. Syekh Abdullah Fahim ini antara orang yang terlibat menubuhkan Hizbul Muslimin. Yang kena tangkap ramai-ramai tu Hizbul Muslimin lah. Syekh Abdullah Fahim tubuh Hizbul Muslimin ni, parti Islam. Cita-cita parti Islam ni nak tubuh negara Islam. British sangat takut. British sangat allergic dengan gerakan agama. Dia tangkap terus. Golongan agama sejak daripada awal dahulu lagi, mereka ni selalu berjuang lawan British, lawan penjajah. Kenapa mereka lawan penjajah? Kerana dalam agama memang ditegaskan penjajahan ni tak boleh diterima. Orang Islam wajib berjihad lawan penjajah, tak kira penjajah apa. Jadi sejak tahun awal lagi 1820-an, 30-an, perjuangan itu dah bermula melalui perjuangan orang Melayu, ulama-ulama ini. Pelbagai kelompok dari Sumatera, ada Kelantan, ada Patani, Kedah, Terengganu dan sebagainya berjuang menentang Siam. Awal dahulu lawan Siam, menyelamatkan Patani. Kalah, ramai yang terbunuh. Ulama-ulama ni ada yang terbunuh, ditangkap, kepala dipenggalkan. Contohnya adalah ada seorang ulama, pergi cek balik nama dia di belakang Al-Falembangi. Falembangi apa maksud dia? Orang Palembang. Ada juga nama dia Al-Fatani. Fatani dia daripada petani. Ditangkap, yang mati ni mayat dia dipenggal kepala, bawa tunjuk pada Raja Siam. Ni yang lawan. Itu lawan Siam. Tahun 1821 Siam telah menyerang Kedah. Siam telah menyerang Kedah ni, ramai ni mungkin daripada keturunan yang lari daripada Siam itu ada di sini. Orang Pulau Pinang ni sebenarnya seberang perai. Pulau Pinang ni umumnya yang lari daripada Siam tersebut. Ada, mesti ada. Ramai. Kita pun tak tahu sejarah kita. Kita rasa kita lahir di sini. Silap-silap kita sebahagian daripada masa yang lari. Ramai-ramai orang Kedah lari, berpuluh-puluh ribu orang. Menyebabkan Pulau Pinang itu jadi ada penduduk daripada tak ada penduduk di seberang perai. Baik. Siam jajah Kedah tahun 1821 dengan melakukan tindakan kekejaman yang sangat teruk.
Tak boleh digambar kekejaman dia ni membunuh orang di sini, di Kedah ini, dengan begitu rakus sekali, dengan siksaan-siksaan yang sangat teruk. Anda boleh cek sejarah ini. Ulama-ulama yang pimpin perjuangan ini untuk bantu raja-raja lawan Siam. Orang di Kelantan, di Patani, sekali lagi di Sumatera, apa semua bersatu lawan Siam. Perjuangan yang hebat. Dalam sejarah kita, perjuangan lawan penjajah ini secara berdarah, secara berperang ni jarang berlaku. Tapi di Kedah ini berlaku secara peperangan sampai nak menang pun. Raja-raja turun lawan berperang. Raja-raja pun turut terlibat, ada sumbangan dia lawan Siam. Tapi akhirnya kita gagal kerana Siam ini dibantu oleh British khianati. Orang Melayu bantu Siam, menyebabkan perjuangan di Kedah pada masa itu gagal. Tetapi dia berlaku tiap masa. Pertumpahan darah itu memang banyak. Orang Melayu tak pernah berhenti sampailah tahun 1842. Siam pun rasa dah fed up dah rasa serik dah. Kedah ni payah nak dijaga, merugikan bila berlaku perang. Padi pun tak boleh dikutip asing. Dia kata baik serah balik pada Kedah. Jadi Kedah dapat kemerdekaan di situ. Merdeka Kedah daripada Siam. Tapi perjuangan menentang penjajah ini tak berhenti dengan Siam je. Ada lagi penjajahan yang baru yang masuk, iaitu penjajahan dalam bentuk British ini. Perjuangan menentang British ini mula-mula dia masuk tahun 1830 lagi. Telah berlaku kebangkitan oleh Dur Said. Dia paksa Dur Said ini penghulu di Nanning supaya berikan harta kepada British. Hak-hak dia serah pada British. Bangkit orang itu lawan British. Kemudian di Perak bangkit. Dan seterusnya di Selangor, di Negeri Sembilan, di Pahang, di Kelantan, di Terengganu. Tahun 1920 sampai kemuncak dia, semua penentangan terhadap British ini dibanteras dengan sangat kejam sekali. Hatta orang seperti Tok Janggut ini daklah bunuh. Dia gantung upside down. Kepala bawah, kaki diikat, kaki ke atas, kepala bawah. Dia tunjuk pada semua orang Kota Baru, ni lawan British macam ni. Punya jahatnya British yang orang kata ni British ni baik, berunding, beri saja, tak ada pertumpahan darah. Ini pertumpahan darah yang berlaku. Jangan tengok tahun 57. Tengok sebelum 57, dalam proses untuk capai tahun 57. Untuk merdeka ni proses dia sangat teruk, sangat menyedihkan. Banyak pertumpahan darah berlaku. Jangan lupa yang ni. Dan bila dah tak boleh dah lawan British, itulah kita belajar dari buku teks, muncul satu kelompok golongan agama juga. Golongan inilah yang selalu mempelopori dan berjuang untuk kemerdekaan. Golongan ini dikenali sebagai kaum muda. Kita belajar buku teks kan, ada sebut kaum muda. Dalam buku teks kita sebut kaum muda ni dia bawa idea pelik-pelik, pembaharuan yang menyeru orang Melayu supaya bersatu, mengubah diri, dapat pendidikan lebih baik, wanita lebih bebas dan sebagainya. Golongan agama. Masa tu golongan kaum muda ni bukan orang di sini, bukan orang tempatan sangat. Mereka ini datang dari Indonesia, datang dari Turki ada, datang dari Timur Tengah ada yang berdarah India Muslim. Orang seperti Syed Syekh Ali, Syekh Tahir Jalaluddin, Abbas Toha, orang Pulau Pinang, Salim Al-Kalali, ini Tamil Muslim. Mereka ini berjuang mempertahankan orang Melayu, bangkit melalui gerakan kaum muda. Kenapa dengan kepimpinan Melayu pada masa itu tak ada dah dibanteras, tak ada dah, pembesar dah dihancurkan, raja telah dikawal, tak ada dah kepimpinan Melayu, tinggal kelompok-kelompok asing yang berjuang untuk orang Melayu dalam bentuk kaum muda. Apa berlaku pada kaum muda? Dia berjuang, dia nak lawan British, dia tak boleh sebut istilah politik. Dia tak boleh kata kita bangkit lawan penjajah, tak boleh. Kita mesti ada kesalahan politik. Tak boleh sebut macam tu. Dia tak boleh sebut politik. Kalau dia sebut, boleh ditangkap. Ada ceramah di masjid-masjid, beri ceramah agama, boleh bincang tentang ibadah haji, zakat, boleh bincang macam tu. Kalau bincang tentang pemerintahan, tentang politik, apa semua, special branch ini penuh dalam masjid. Setiap program masjid itu mesti ada, mata-mata mesti ada special branch. British. Orang Melayu tapi polis British yang pantau gerakan agama. Gerakan lain tak begitu teruk sangat dipantau. Gerakan agama ni paling teruk dipantau. Sampai mereka ni dah tak boleh bergerak dah. Mereka tak boleh bergerak. Jadi golongan agama ni dia tak boleh tubuh persatuan pun. Dia hanya terpaksa join, terpaksa sertai
mana-mana yang ada yang British tidak tekan. Contohnya dia masuk PASPAM, Persaudaraan Sahabat Panel. Karang mengarang je kerja dia masuk, golongan agama masuk. Kemudian dia masuk KMM, Kesatuan Melayu Muda, dia masuk. Dia masuk PKMM, dia masuk juga. British tak tangkap dia kerana pertubuhan ini British benarkan. Dia masuk UMNO, ada juga dalam UMNO. Dan ada juga yang masuk komunis. Macam tu sekali. Tak ada perjuangan dia. Pasal apa? Ditindas. Dia tidak ada satu organisasi. Tapi bila British dah kelihatan lemah dan mereka lihat inilah peluang untuk tubuh sebuah parti politik untuk berjuang mereka, tahun 1948 mereka tubuh Hizbul Muslimin, mereka nak test. British pada masa itu dah lemah, British pada masa itu dah tak boleh bertindak suka hati. Dia sudah terikat dengan perjanjian dengan PBB, dengan mereka. Dia tak boleh bertindak terhadap kelompok yang tutup mereka. Dia kena beri kemerdekaan kalau mereka tuntut. Bila golongan itu tubuh parti politik, 3 bulan kemudian terus dia tangkap golongan yang disebut Hizbul Muslimin ini. Nah, di Gunung Semanggur, di Perak, ditangkap. Golongan agama. Ada tak yang ini diceritakan dengan detail dalam buku teks kita? Dalam buku sejarah yang kita belajar di sekolah itu, ada tak kita faham perkara ini yang berlaku? Tak ada, tak diceritakan. Dalam sejarah kita ni, golongan kanan ni, orang seperti Dato' On, Dato' Paling Menggantang, Tunku Abdul Rahman, golongan kanan, elit kanan, ada peranan dia dalam buku teks, dalam UMNO. Golongan kiri, ada dah sekarang ni, golongan kiri. PKMM, Burhanuddin, Ahmad Bustaman, ada sejarah dia. Samsia Fakih pun dah ada dah. Golongan agama tak ada sejarah dia. Yang di tengah ni, golongan agama ni tak ada sejarah dia. Dia anggap sebagai orang Melayu tak sokong, orang Melayu ni masih lagi tradisional, masih lagi konservatif, tak boleh terima perubahan-perubahan, tak boleh terima idea-idea baru dalam agama ni, tertutup fikiran dia. Bila saya kaji balik, sebenarnya golongan kaum muda ni pengaruh dia sangat luas. Dia ada madrasah sampai beratus-ratus dan pelajar dia beribu-ribu. Setiap madrasah dia pelajar dia ramai. Orang Melayu ni dia hantar pelajar anak-anak dia ke madrasah, ke pondok-pondok. Orang Melayu tak hantar ke sekolah Melayu, ke sekolah Inggeris ini, mereka takut. Mereka hantar ke sekolah agama. Jadi madrasah ni pengaruh dia kuat. Dan golongan agama, kaum muda ni, dia menerbit akhbar majalah, banyak akhbar, macam-macam. Pejabat dia banyak. Dan dia kelompok-kelompok ini dia terdiri daripada guru-guru, tok imam, peguam-peguam, wartawan dan sebagainya. Mereka ini rapat dengan masyarakat kampung. Jadi pengaruh dia sangat kuat. Tapi bila kita baca dalam buku sejarah, British sebut tak ada orang Melayu tak sokong. Orang Melayu bukan tak sokong. Mereka ini ditekan habis-habisan golongan agama. Tapi tuan-puan kena tahu, kalau tak ada golongan agama ini berjuang menentang British, memimpin orang Melayu untuk sedar diri, ada kesedaran politik, memperbaiki kedudukan ekonomi, sosial dan agama dia pada masa itu, tak muncul golongan kanan. Dato' On, Tunku Abdul Rahman tak muncul. Ahmad Bustaman, Samsiah Fakih, Burhanuddin Alami tak muncul mereka ni. Kenapa? Kerana mereka ini, Samsiah Fakih, Burhanuddin, Ahmad Bustaman, lahir daripada produk madrasah. Mereka ni lahir pada madrasah, mereka belajar di sekolah madrasah. Tapi yang melahirkan mereka ini tak dicerita dalam sejarah. Inilah jadi masalahnya bila kita cerita tentang perjuangan kemerdekaan, golongan yang paling terpinggir sekali dalam sejarah kita ialah golongan agama. Ustaz-ustaz, ulama-ulama, tak ada. Anda pernah dengar tak sejarah Abdullah Fahim dalam buku teks? Dia hanya sebut Abdullah Fahim ni mengisytiharkan tarikh 31 Ogos. Tu je kita tahu. Lain kita tak tahu perjuangan dia. Ada perjuangan dia, kita tak tahu. Dan golongan-golongan ulama' yang lain, nak sebut ulama' mana pun kita tak tahu. Kita sambut merdeka, pejuang-pejuang merdeka ni kita ingat Mak Kilau je lah. Mak Kilau, Tok Janggut, Dato' On, tiap-tiap tahun yang tu je kita boleh sebut. Kenapa? Yang tu je kita tahu. Yang lain ni tak ada dalam sejarah. Yang ada yang kita belajar buku teks tu yang tu. Dan buku yang kita belajar ini, sejarah dia, yang saya nak jelaskan, paparan tentang penjajah itu tidak begitu kuat. Dia tak tunjukkan bahawa penjajah ini jahat. Anak-anak kita belajar sejarah, dia tahu British ni penjajah. Tapi kalau kita tanya anak-anak ni, penjajah ni apa maksud? Dia tengah-tengah. Tanya anda sendirilah, mak-mak ni, penjajah apa makna? Apa makna penjajah?
Tengah-tengah. Apa makna penjajah ni? Kita kata penjajah jahat, penjajah itu, penjajah British ni apa semua. Penjajah ni apa? Tak boleh terangkan penjajah ni apa. Pening. Kalau kita tak tahu, anak-anak kita tahu tak? Tak tahu lah. Dia tak tahu takrif penjajah ni. Dan dia tak nampak perkataan penjajah ni jahat ke baik? Kata penjajah baik ke jahat? Tak nampak jahat. Dia tak jahat sangat. Dia biasa saja. Penjajah ni biasa saja. Kalau kita sebut pembunuh jahat ke? Macam tu. Jadi British ni apa dia? Nak sebut dia apa? Tak boleh sebut penjajah, tuan-puan. Kalau sebut penjajah, orang tak nampak British ni penjajah ni apa makna, tak tahu. Dia kena sebut British pencuri, pembunuh, penindas masyarakat pribumi, penjahat. Baru itu betul. Dan ini yang perlu diterapkan dalam buku kita. Supaya buku kita, buku teks ni, matlamat dia disebut dalam buku teks untuk menanam semangat patriotik di kalangan pelajar-pelajar kita. Pelajar kita nak jadi patriotik macam mana? Dia pun tak tahu penjajah ni macam mana jahat ni. Dan buku kita dia tak nampak jahat. British tak nampak jahat. Sampai peringkat British ni beri kemerdekaan percuma pada kita. Nah, ambil kemerdekaan. Saya beri je. Dia macam tu kita belajar. Ustaz-ustaz kata tak ada pertumpahan darah. British ni baik. British ni beri saja, berunding saja diberi. Secara lembut-lembut, baik-baik je. Ini sejarah yang saya sebut tadi, pertumpahan darah apa semua, darurat apa semua ni nak letak di mana? Ada tak kaitan dengan perjuangan kemerdekaan? Memang ada kaitan. Nak letak di mana sejarah ni? Yang dikata lembut berunding itu tahun 57 tu saja. Nak kaji perjuangan kemerdekaan tak boleh kaji tahun 57 kerana 48 itu sudah dibanteras yang lawan British. Tinggal yang tak lawan je, yang tak mau merdeka. Kita ni dari segi sejarah, orang lain masa Jepun menyerah diri tahun 45, tahun 45 itu orang lain dah merdeka dah. Kenapa mereka merdeka awal? Kerana British pada masa itu dia telah buat perjanjian dengan PBB. British ni kuasa unggul dunia pada masa itu telah jatuh, roboh, tumbang kerana serangan Jepun dan Jerman di Eropah. Dia berperang menyebabkan dia runtuh sebagai kuasa dunia. Dia terpaksa berhutang dengan Amerika Syarikat beli senjata, banyak hutang. Dan Amerika Syarikat tetapkan kalau British nak hutang boleh, tapi British tak boleh lagi kekalkan tanah jajahan. Itu syarat mereka. Mereka pada masa itu dia tak suka penjajahan. Bukan dia baik. Kerana Amerika sendiri itu adalah tanah jajahan British. Dia merdeka daripada British. Dia tak mahu British kekalkan budaya penjajahan ni. Dan British setuju sign dalam perjanjian yang disebut sebagai Atlantic Charter. British sign depan PBB, depan mereka, dia akan merdekakan seluruh tanah jajahan dia. Tapi bila Jepun pergi pada masa itu, bila Jepun pergi menyerah kalah, dah pergi, British datang balik, dia buat apa? Dia perkenalkan rancangan Malayan Union. Apa maksud Malayan Union tu, tuan-tuan? Dia masukkan kuasa raja, beri semua hak pemerintahan itu kepada Ratu Britain. Tanah air ni jadi di bawah milik Ratu Britain, Ratu England. Queen. Letak bawah Queen, masuk kuasa raja. Raja pun sign juga. Nak buat macam mana? Sign. Terima. Tapi orang Melayu lawan. Lawan habis-habisan, semua kelompok lawan, bangkit lawan. Dan akhirnya British ni dia takut orang Melayu lawan kerana dia terpaksa beri merdeka. Kalau lawan dia tak boleh buat macam darurat dah. Dia dah ada perjanjian. Satu dunia akan tengok dia. Masa tu akhbar-akhbar, orang-orang di seluruh dunia dia tengah tengok British buat apa di sini. British dia tak mahu berikan kemerdekaan kepada kita pada tahun 45-46 itu sebabnya ialah dia sebut dalam rekod dia, jika dikumpulkan seluruh tanah jajahan British ini lawan dengan kekayaan tanah Melayu, kaya yang ni lagi. Tanah Melayu ni kaya lagi banding dengan semua tanah jajahan. Jadi tanah jajahan lain dia merdekakan untuk cuba penuhi syarat perjanjian tersebut. Yang ni dia tak mahu beri merdeka. Dia perkenalkan satu rancangan Malayan Union, nak kekal ke penjajahan dia. Dan orang Melayu lawan. Orang Melayu lawan, kita dapat merdeka ke tidak? Tak merdeka. Kita merdeka antara negara yang paling lambat mendapat kemerdekaan kita lah. Orang lain merdeka dah. Indonesia merdeka awal lagi. Sri Lanka, Pakistan, Burma, India. Merdeka dah daripada British. Merdeka daripada Belanda, Indonesia.
Kita ni masih lagi ada British di sini kerana dia tak mau pergi. Tahun 57 masa beri merdeka, dia nampak British ini macam baik saja dia beri merdeka. Sebenarnya tahun 57 tu apa yang berlaku? Kita kena tahu ni. Tahun 57 masa beri merdeka tu sebab apa British beri? Kerana British sudah dapat seluruh kekayaan. Dia dah dapat dah. Dia dah puas hati dah. Dah boleh bayar hutang dah. Dia dah selesai dah. Dollar gap dia panggil. Hutang dolar Amerika dia dah selesai dah. Maka dia fikir, kalau kita terus ada di sini takbir tanah Melayu, kita rugi. Kos pentadbiran tanah Melayu sangat tinggi, kita rugi. Baik kita tak payah takbir, kita beri mereka merdeka. Tahun 57 British beri. British beri yang macam mana merdeka ni? Yang kita nak sambut 31 bulan Ogos tiap-tiap tahun ni, British beri macam mana merdeka? Yang ni kita patut ambil berat. British beri tapi dengan syarat-syarat, bukan beri percuma tuan-puan. Yang duk kata British baiknya beri, berunding beri. Berunding macam mana? British tetapkan syarat. Syaratnya ialah kita mesti beri. Beri itu, beri ini. Kita hilang hak. Bila kita beri, kita hilang hak. Kita kena beri kerakyatan, kita kena beri hak politik, ekonomi kita beri lagi pada dan sebagainya. Masa tahun 57 tersebut, tuan-puan, kita merdeka ni atas kertas. Dari segi ekonomi, British tak beri pada kita langsung. Kita miskin, merdeka dari segi pentadbiran, kita jadi kerajaan, ekonomi British tak lepaskan. 60%, 75% syarikat British, pelabuhan British, bangunan British, ladang tanah getah British, lombong British, bank British. Semua ini kekayaan dipegang oleh British selepas 57 kita merdeka. Kita merdeka betul dari segi hak pegang kerajaan, tapi dari segi hak ekonomi British tak beri, kerana British kerja dia pencuri. Dia tak akan beri. Syarikat British bahkan selepas 57 ni makin kaya, makin berkembang, investment dia makin tinggi, makin hebat. Lepas kita merdeka, kita miskin, tak ada duit. Kita terpaksa nak lawan komunis pun terpaksa minta bantuan British. Dari segi tentera, dari segi polis, dari segi keselamatan masih bergantung pada kuasa British. British pegang juga dari segi keselamatan. Macam tu sekali sampailah tahun 63 masa terbentuk Malaysia, 16 September 1963. Cuba buka website. Kita ni dah canggih dah. Kita boleh selalu ada website. TikTok pun kita dah main dah. Umur 60-an main TikTok lagi dah. Hebat lah. Cubalah tuan-tuan buka sikit sejarah kemerdekaan. Tahun 63 pembentukan Malaysia, kita nampak sama-sama. Tulis perkataan bahasa Inggeris sikit. Grand Design. British Grand Design. Dia akan keluar. Pembentukan Malaysia ini adalah rancangan British. Ini orang kata, Dr. Azmi ni betul ni. Tak payah komen ni ke apa? Grand Design British, tuan-puan. British tak pergi lagi. British yang satu kan Malaysia ni. Sama macam millennial lah. Malaysia ni macam millennial. Kenapa British nak satukan? Sabah dan Sarawak, Singapura dan kenapa British nak satukan? Supaya di bawah satu kekuasaan British tak terlepas kepada orang lain. Tak terlepas pada Indonesia ke, tak terlepas pada Belanda ke, tak terlepas pada Amerika. Dia nak satukan bawah kawalan dia. British ini hebatnya. Yang kita belajar sejarah pembentukan Malaysia ni, dia Tunku, nak satukan, nak lawan komunis. Sejarah kita macam itulah. Kita belajar sejarah ni ditipu hidup-hidup. Tiap-tiap hari belajar sejarah, tiap-tiap hari kita ditipu. Karena sejarah ni dalam yang kita belajar tu sebenarnya dia telah dibentuk untuk kita faham setakat tu saja. Maka bila kita baca buku-buku rujukan sekolah tahap rendah-rendah ni, kalau kita tak pergi universiti, kita tak belajar sejarah yang lebih mendalam, kita tahu setakat tu sahaja. Tujuan buku teks ni apa dia? Untuk tanam satu pemikiran supaya rakyat ini patuh pada pemerintah. Itu buku teks. Buku teks ini adalah buku yang disusun oleh pemerintah untuk rakyat patuh, untuk rakyat terima bahawa apa yang tertera itulah sejarah yang sebenar. Tak boleh nak kritikal lagi. Jadi British itu ada di sini daripada zaman mereka 57 itu sampai bila? Tanya anda tak tahu, saya pun tak tahu juga. Belajar juga ni, baca buku juga. Saya pun tak tahu, masuk universiti ni dah ada PhD baru tahu Allah macam ni sebenarnya British ni. Buku-buku percuma ada sekarang ni. Kita pun tak peduli sangat buku-buku ni. Bila kita betul-betul merdeka dari segi ekonomi, pentadbiran dah ada dah. Ekonomi kita bila merdeka,
Tak payah fikirlah, tak payah tengok ke atas, tak ada di atas. Kita betul-betul dapat hak dari segi ekonomi tahun 1980 atau 81 paling tepat. 81 berlaku peristiwa apa? Peristiwa ada 3 orang individu besar jasa dia, tapi setengah sekarang ni orang dah marah pada dia dah. Satu yang bernama Tun Mahathir. Satu lagi Kabinet Bank Negara. Apa dia? Abang ipar dia kan ni? Kabinet Bank Negara. Adik-beradik dia juga, keluarga dia juga. Satu lagi ialah Tan Sri Khalid Ibrahim. 3 orang ni, Tan Sri Khalid Ibrahim ni yang pegang syarikat. Mahathir pada masa itu jadi Perdana Menteri. Telah bertindak untuk merampas seluruh kekayaan yang dipegang oleh British dalam satu peristiwa yang dikenali sebagai Down Raid tahun 1981. Cuba buka internet, Down Raid. Down Raid ini Mahathir masa tu dia rampas semua kekayaan British. Syarikat British yang disasar oleh Mahathir adalah syarikat Guthrie. Kaya syarikat ni. Anda pernah dengar tak Guthrie? Pernah dengar tak Booster? Sime Darby pernah dengar tak? Syarikat British yang masa lepas merdeka tu, mereka inilah pegang kekayaan. Syarikat British, kekayaan itu disalur pada British, bukan kita punya. Sekarang ni Sime Darby jadi syarikat mana? Syarikat kerajaan bawah Pemodelan Nasional Berhad, PNB. Nak disatukan Sime Darby bawah syarikat apa dah saya dah lupa, Guthrie. Ada proses. Itu syarikat-syarikat dah dimilik negarakan, dirampas. Sampai British pada masa itu terkejut. Mereka ini buat tindakan leceh, British tak tahu, satu hari je mereka beli semua saham, berpakat dengan beberapa pihak, menyebabkan saham syarikat Guthrie itu terjual kepada Malaysia. Dan akhirnya British kehilangan hak terhadap syarikat tersebut. Kehilangan dalam bentuk macam mana? Tanah, ladang, lombong dan sebagainya, kekayaan hilang sekaligus. Tahun 80-an. Tahun 80-an inilah ekonomi kita dapat dirampas daripada penjajah ini. Begitu lamanya dia ada di sini. Tahun 80-an. Barulah British itu dah tak ada dah di sini. Kerana sebab itu Mahathir telah melaksanakan dasar pandang ke timur, tak mau dah tengok British, pandang ke Jepun, pandang ke timur. Inilah kerana bergaduh dengan pihak British. Bukan nak puji Mahathir, nak bagi tahu dia ada jasa juga. Sejarah memang terpaksa cerita. Orang lain ada jasa, Datuk On ada jasa, Tunku ada jasa, tapi orang lain pun ada jasa juga. Burhanuddin Al-Helmi ada jasa juga. Abu Bakar Al-Baqir ada tak buku teks belajar dulu? Ada tak dalam buku teks belajar? Abu Bakar Al-Baqir, kenal tak nama dia? Ada tak? Pernah baca tak? Siapa Abu Bakar Al-Baqir ni? Orang mana pula ni? Orang Perak, Abu Bakar Al-Baqir. Ustaz ditangkap, Burhanuddin ditangkap. Ahmad Mustaman tahun 47 awal-awal lagi kena tangkap. Orang pertama ditangkap. Oh bangga dia, saya kena tangkap. British punya kerja. Mereka ni pejuang merdeka. Dalam buku kita tak jelaskan mereka ni secara detail. Apa yang berlaku? Abdullah Fahim langsung kita tak tahu. Orang Kepala Batan ni pun tak kenal Abdullah Fahim. Usahakan nak kenal Abdullah Sidi, Abdullah Fahim pun tak kenal. Jadi British nak tutup dah ni panjang. Kalau sampai malam tak habis kalau saya bercerita tentang sejarah. Dia banyak perkara yang pelik-pelik, banyak perkara yang kita tidak tahu, banyak perkara yang kita tidak baca, banyak perkara yang tak disampaikan kepada kita untuk menutup perkara-perkara ini. Kerana nak cerita benda-benda ni dia kadang-kadang sensitif. Payah nak ceritakan. Saya nak cerita benda ni yang berkaitan dengan kemerdekaan ni, banyak perkara yang tak sebut ni. Kalau saya sebut anda boleh terkejut. Saya cuba tutup. Tak boleh sebut, tak boleh cerita lebih. Yang mana sumber saya baca? Anda mungkin tertanya-tanya tengah fikir Dr. Azmi ni dia cakap ni dia baca mana? Dia tahu macam mana sumber? Ada pun tuan-puan. Kalau nak baca boleh saya bagi anda baca. Sumber-sumber perisikan British, rekod-rekod British ada cerita habis. Dia keluar banyak-banyak dah sekarang ni. Tak heran dah, orang dah tulis dah. Darurat orang dah tulis dah. Orang putih tulis, saya tulis darurat. Anda baca, anda buka website, anda tekan Azmi Arifin darurat, dia keluar. Anda boleh baca di situ, anda fahami darurat ni apa. Panjang cerita, detail saya ceritakan tentang darurat ni. Salah kita faham bahawa darurat ni lawan komunis. Tak betul. Darurat ni lawan kita. British lawan kita. British bukan hero, British penjahat. Komunis jadi scapegoat, jadi alat. Darurat ni bukan darurat tuan-tuan. Darurat itu yang kita belajar bahawa ni COVID, darurat kan.
Orang jangan keluar rumah, jangan keluar di jalanan. Semua masuk rumah, senyap saja, aman. Tak ada orang bergaduh, tak ada orang keluar, selamat semua. Tak kena penyakit. Itu darurat. Darurat tahun 48, British keluar beramai-ramai pergi cari orang. Pergi tangkap orang, pergi tembak orang, pergi hantar kereta kebal, pergi hantar pesawat. Pergi berperang. Itu bukan darurat, itu perang. Dalam sejarah yang kita belajar taklim sini, kita sebut colonial war, perang kolonial, perang yang British lakukan untuk pertahankan kedudukan dia di sini supaya dia tidak terlepas tanah Melayu. So sejarah kita sebenarnya ialah patut kita merdeka 46. Orang dah mahu merdeka dah, dari sini nak merdeka. British tangkap, British istiadat darurat, British tindas supaya mereka tak boleh menuntut merdeka. Akhirnya kemerdekaan kita tahun 57. Dan 57 itu British rasa dah tak perlu dah lanjut lagi. Pasal apa? Rugi. Simpan rugi, takbir rugi. Simpan ekonomi cukup, beri kemerdekaan. Kita dapat kemerdekaan. Kemerdekaan kita tadi saya jelaskan dengan syarat yang sangat banyak. Syarat dia apa? Kita belajar Malayan Union kan? Orang Melayu lawan Malayan, apa benda perkara penting sekali? Kerakyatan Jusoli kan? Orang Melayu lawan Malayan kerana kerakyatan Jusoli. British mau beri kerakyatan pada semua orang cara beramai-ramai dengan begitu mudah sekali. Tak ada syarat, automatik tu jadi rakyat di sini. Kita nak merdeka ni, British patut serah pada kita. Tapi British tetap syarat kemerdekaan mesti macam ni. Maka kita terima sebenarnya. Pemimpin-pemimpin kita pada masa dahulu duk pusing lawan tak lawan, berunding akhirnya beri hampir 2 juta orang. 2 juta orang ni diberi, maksud dia ialah kita kehilangan hak dekat 2 juta orang. Kerana dia melibatkan hak politik, boleh mengundi dan sebagainya, jatuh dari segi kerusi dan sebagainya, beri pada orang. Syarat British yang paling tidak logik. Kenapa British paksa orang di sini terima orang luar dengan kerakyatan Jusoli? Kerana British tak mahu hantar mereka pulang, rugi. Tinggi kos dia. Kalau kena hantar balik, tinggi. Jadi paksa kita untuk terima, pandai-pandai lah hang buat. Kalau nak merdeka, kena ambil. Macam tu British ni. Dia nak beri merdeka macam-macam syarat. Padahal dia tak layak pun letakkan syarat. Dia patut serah pada kita. Kita yang putuskan macam mana. Tak, dia letakkan syarat. Dan kemerdekaan kita itu sampai kali ni lah macam ni. Anda tengok. Kita merdeka 57, tapi bila British letakkan syarat macam-macam, kita merdeka dalam bentuk yang rojak, yang caca mereba, tak tahu pun merdeka. Bangsa pun tak ada perpaduan apa semua, kekal. Warisan British kekal macam tu. Terbentuk Malaysia kekal lagi. Sampailah tahun 1969, berlaku peristiwa yang besar 13 Mei, barulah pemimpin fikir balik apa yang sedang berlaku pada hari ini, 13 Mei. Apa punca dia? Barulah mereka sedar masa lepas zaman Jepun tak ada pun proses untuk bentuk bangsa dan untuk satukan. Untuk terima kerakyatan, tapi tidak ada proses perpaduan. Maka mereka berbincang, berunding, duduk semeja, semua pihak ahli politik duduk semeja berunding. Mereka tubuhlah dasar ekonomi baru, rukun negara, dasar bahasa kebangsaan, dasar budaya kebangsaan, dan macam-macam lagi. Dasar itu hanya berlaku pada tahun 1970. 57 merdeka, 70 baru bikin benda macam ni. Sehingga menyebabkan kita pada hari ini sebenarnya nampak je okey sebenarnya, tak ada masalah. Sebenarnya kita ni tak okey. Kita masih lagi kekal dalam bentuk warisan zaman British. Masyarakat masih lagi terpisah mengikut kaum, jurang ekonomi masih lagi tidak seimbang. Ada yang terlalu kaya sangat, ada miskin sangat. Ini tak bagus. Dan bahasa kita rojak. Nak cakap bahasa Melayu pun dah tak betul dah. Saya nak sebut benda yang sensitif pun tak tergamak. Ada setengah kelompok elit ni dia tak erti cakap Melayu pun. Dia hanya boleh cakap orang putih saja. Kita dah jangka dia cakap Melayu, dia mewakili kita, tapi dia tak boleh. Dia tak boleh. Produk British. Dia belajar sekolah barat, luar negara apa semua, dia balik, dia tak boleh cakap Melayu. Warisan zaman kolonial ni macam tu sekali yang kita ada pada hari ini yang tidak selesai. Seorang pengkaji barat nama dia Tim Harper, dia kata apa? Kita merdeka 57, the unfinished business, dia kata. Proses yang tidak selesai. Ada seorang pensyarah kita, Abdul Rahman Haji Ismail,
tinggal di Sungai Petani. Dia kata British dah pergi, tapi British ni dia tinggal cawak. Cawak apa? Underwear dia dengan segala sisanya di sini. Suruh kita cuci. Nah, ini kemerdekaan yang kita capai. Okey, saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Adalah dengan pukul berapa dah saya bercakap ni, saya target 1 jam tak ganggu program anda ke apa. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik pada Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.